Di Muar juga ada seorang imam masjid pada tahun 72. Dia terkenal imam ni. Terkenalnya ada dua perkara. Pertama, dia boleh bagi ramalan nombor ikut. Dan betul, saya tertarik hati. Saya satu petang, saya pergi jumpa imam. Rumah dia belakang masjid. Saya tanya dia, betul, tak dosa ke Pak Imam? Saya tolong orang. Dosa macam mana? Dia bagi contoh lah. Dia kata ada budak kampung dia belajar di Indonesia. Dia kahwin orang sana, bawa balik kemari. Bila nak balik sana tak ada duit. Bila tak ada duit, maknya jualkan kebun. Tapi dia lambat-lambat tak balik-balik. Duit itu pun habis. Jadi dia kesian imam ni bagi nombor ikut. Imam ni cakap saya, nombor itu dia dapat nombor 2. Dapat 10,000. Bolehlah dia balik ke sana, kan saya tolong orang. Tapi akhirnya tuan-tuan, pihak Jabatan Agama Johor tangkap dia, bicarakan. Didenda tak salah, didenda 3,000 ke 5,000. Kenapa? Menggalakkan orang ramai ambil nombor ikut. Ini bukan cerita orang. Saya datang ke rumah, petang-petang tak ada kerja, lepas asar. Rumah dia belakang masjid. Memang cerita panjang. Dia pun bercerita, dia kata dia bukan tu saja, dia boleh, kalau ustaz nak boleh saya bagi. Tapi setahun sekali saja. Apa dia bersih kuning. Bersih kuning ini cerita hanya datang satu malam saja, iaitu malam Jemaat Kliwon bulan Muharram. Lain tak ada. Ini nak bulan Muharram ni, kalau saya nak, saya boleh bagilah. Ini semua kerja syaitan, tuan-tuan. Jadi kalau kebolehan, itu memang syaitan. Kalau karamah dia datang sekali, tak disangka sama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya bacakan satu ayat di mana Allah menggambarkan nasib sebahagian manusia di akhirat nanti, yaitu ramai antara manusia masuk ke neraka bersama-sama syaitan. Pada hari dikumpulkan semua jin dan manusia. Maksud jin sini syaitan, jin dan manusia. Karena syaitan itu juga asalnya daripada jin. Sebut dalam ayat 16 suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinn. Ingatlah kamu semua ketika kami, yaitu Allah, berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat semua, usjudu li adama, hendaklah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat semua sujud. Illa iblisa, kecuali iblis, kana minal jinn. Iblis itu berasal daripada jin. Kalau malaikat sentiasa taat, itu tak ada malaikat yang engkar. Tapi oleh kerana iblis itu daripada jin, memang sifat jin ada keingkaran. Fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaka an amri rabbih. Dia telah engkar terhadap perintah Tuhannya Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Adakah wajar kamu, wahai manusia, jadikan iblis dan anak cucunya sebagai Tuhan-Tuhan kamu yang kamu bergantung harap kepada mereka? Wahum lakum aduun. Sedangkan iblis dan anak cucunya itu adalah musuh kamu. Bi'sa lidzalimina badala. Siapa yang menjadikan iblis, syaitan, anak cucunya itu sebagai Tuhan ganti daripada Allah, maka
mereka dapat Tuhan pengganti yang sangat buruk, karena akan membawa atau jadi sebab masuk ke dalam neraka. Lalu Allah ceritakan keadaan manusia di hari kiamat nanti. Wa yauma yakhsuru jami'a, pada hari dikumpulkan semua di hari akhirat nanti manusia, syaitan dan jin di padang mahsyar. Qala, maka Allah berfirman, ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi. Wahai golongan jin, wahai golongan manusia, wahai golongan jin dan syaitan, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Bukan sedikit ya. Kalau kita sekarang ni ramai ni majoriti lah. Majoriti manusia telah disesatkan oleh syaitan. Yang betul tuan-tuan, kalau kita fikir secara sepintas lalu. Ikut statistik, manusia sekarang ni hidup di dunia ni lebih kurang 8 bilion atau kurang sikit 8 bilion. Katalah 8 bilion. Yang Islam hanya 1,8 bilion. Yang Kristian 2,5 bilion. Yang ramai ikut agama Kristian. Yang ikut agama Islam jatuh nombor 2. Yang ikut agama-agama lain. Jadi lebih kurang suku saja manusia, 25% saja yang beragama Islam. Itu pun yang beragama Islam ni pun tak tahu berapa orang yang selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi betul lah Allah beritahu tadi, ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin dan syaitan, qad istaksartum minal insi, kamu telah menyesatkan ramai manusia, majoriti manusia kamu telah sesatkan ketika di dunia dahulu. Lalu tuan-tuan, mereka yang menjadi mangsa syaitan ini mau menjawab, wa qala awliya'um minal insi, maka berkatalah manusia-manusia yang menjadikan jin dan syaitan itu sebagai pujaan mereka, pembantu mereka, penolong mereka, Tuhan mereka ketika hidup di dunia. Apa kata mereka? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami dulu hidup di dunia, tolong-menolong, bantu-membantu, dapat berbagai kebaikan. Kami manusia yang ditolong oleh syaitan dapat berbagai kebaikan. Kami berbangga. Syaitan juga begitu, dapat kebaikan kerana pertolongan daripada kami manusia. Dalam keadaan itu, ya Allah, wa balagna ajalana allazi ajalta lana. Dalam keadaan itu, ya Allah, tiba-tiba ajal kami sampai. Kami mati tanpa bertobat. Apa yang Allah sebut? Qala an-naru maswakum khalidina fiha abada illa ma syaa Allah. Kalau begitu, wahai manusia, wahai syaitan, neraka lah tempat kamu semua, kekal selama-lama di dalamnya. Ini gambaran yang Allah ceritakan dalam Quran dan mestinya nanti akan berlaku. Jadi kita jagalah diri kita. Janganlah diri kita ini menjadi salah seorang yang ditipu oleh syaitan karena berkawan dengan syaitan.
Apabila kita memuja syaitan, berkawan dengan syaitan, minta tolong dengan syaitan dengan berbagai cara, berbagai ilmu, maka berlakulah dosa nombor 1, iaitu syirik. Tapi tuan-tuan, kita yang tertipu oleh syaitan, di akhirat nanti kita cuba berdalih untuk melepaskan diri daripada neraka. Disebut dalam ayat 173 surah Al-A'raf, am taqulu innama asraka aba'una wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim. Ya Allah, kami terlibat dengan penyembahan syaitan, pemujaan syaitan, pertolongan syaitan, semata-mata kerana kami mewarisi berbagai perkara daripada datuk nenek kami. Kami ini hanyalah satu keturunan yang hidup sesudah mereka. Wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim. Lalu diakhiri ayat itu, afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Ya Allah, adakah patut kesalahan syirik ini disebabkan datuk nenek kami ikut gaya hidup mereka, warisan-warisan budaya mereka? Takkanlah patut engkau juga engkau masukkan kami juga ke dalam neraka? Kesalahan ini datuk nenek kami, bukan kesalahan kami. Ini tuan-tuan cuba berdalih. Ayat ini 173 ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan dosa syirik, berpunca daripada warisan budaya bangsa. Kita bangsa Melayu berbangga dengan budaya. Ini budaya bangsa Melayu mesti dijaga, jangan dibiarkan luntur. Melayu takkan hilang, Melayu takkan hilang. Dia maksudkan Melayu tak hilang tu, budaya Melayu takkan hilang, tetap dijaga. Jadi salah satu aspek yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan kita ialah aspek budaya yang kita warisi. Seluruh bangsa ada budaya. Arab Jahiliyah pun mempunyai budaya warisan. Itu yang menyusahkan mereka menerima Islam. Dan budaya warisan ini bukan dah hapus, walaupun mereka dah memeluk Islam. Islam sudah berusia 1400 tahun lebih. Kita pun sama juga. Kita dalam sejarah dikatakan memeluk Islam kira-kira 7 hingga 800 tahun yang lepas. Memang banyak budaya bangsa yang kita warisi, yang kita pertahan. Jadi kita nak awas macam-macam budaya bangsa kita yang melibatkan amalan-amalan yang mengandungi perkara-perkara atau boleh dianggap mengandungi perkara-perkara menyekutukan Allah. Tapi kita tak sedar. Kan
baru berapa tahun, tahun 2 lepas. Filem apa? Filem Mak Kilau. Filem Mak Kilau ditonjolkan apa? Seni bela diri, silat. Sehingga kesan daripada itu dicadangkan seni bela diri silat ni diajarkan di sekolah-sekolah. Di sekolah rendah sampailah setinggi-tingginya. Tanpa kita telitikan ya, apa saja budaya bangsa kita nak guna, kewajipan kita mesti jaga ya. Itu baru satu saja. Budaya warisan mengenai kepahlawanan, ilmu kepahlawanan, termasuklah senjata-senjata yang dianggap apa ada hikmah. Sehingga kalau tuan-tuan betul-betul ada apa keris Taming Sari, tuan-tuan boleh jadi jutawan. Orang cari di mana perginya keris Taming Sari, dianggap hebat. Senjata keris ni juga salah satu senjata yang memang dibuat, dipuja. Bila dipuja adalah unsur-unsur syaitan. Bila saya bercakap macam ni, orang marah. Beberapa tahun lepas, bila saya kritik tentang silat, ramai orang datang menyerang saya. Saya kata, saya cakap apa yang saya tahu, kewajipan saya habis. Kalau kamu nak bersilat, saya tak larang, buatlah silat. Kalau kamu kata silat kamu tak ada izin, okeylah. Tapi kewajipan saya sudah terangkan. Banyak budaya itu dalam ilmu kepahlawanan. Berbagai ilmu lain memanglah ilmu perbomohan. Mana yang tak ada bomoh? Kampung mana tak ada bomoh? Negeri mana yang bersih dari bomoh? Semua. Sehingga yang saya pelik, Jakim ada keluarkan satu buku. Apa dia? Buku tu Panduan Perbomohan. Dah Jakim beri panduan perbomohan. Tak salah saya ada dalam kereta saya. Cuba jari ambil dalam beg laptop saya belakang. Jari ada. Dalam beg yang kecil. Saya tunjuk ni tuan-tuan supaya tuan-tuan tidak menuduh saya pakai teka-teka saja. Perbomohan ni tuan-tuan diperangi oleh Islam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa bi ni'mati rabbika fama anta bikahinin wala majnun. Nabi Muhammad bila menyampaikan agama Islam di Mekah, cakap-cakap Nabi ini pelik. Susunan kata-kata Nabi, ayat-ayat Quran itu memang hebat. Di zaman jahiliyah, orang yang pandai bercakap hebat-hebat ini ialah orang yang seorang pawang atau orang yang berjin.
Jadi Nabi Muhammad dituduh oleh orang Quraisy Mekah, Muhammad ni jenis bawang je, dia guna jin dah tu. Dia turun ayat ni, Fabi ni'mati rabbika fama anta bikahinin, engkau bukan seorang pawang, wala majnun, bukan orang yang berjin. Kalau dalam budaya kita, kahin itu ialah pawang, bomo. Seorang kahin ialah seorang yang dianggap boleh mengobat apa-apa penyakit dengan bantuan jin atau syaitan. Itu definisi kahin. Coba kita cari beg kecil yang sebelah tepi. Beg kecil sebelah tepi. Ini bukan saya tuduh-tuduh, tuan-tuan. Garis panduan perbomohan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Maknanya bomoh itu dah diiktiraf, tapi ada cara-cara dia. Saya tak baca lagi lah. Bukan saja perbomohan, tuan-tuan, panduan persilatan pun ada. Bila dah ada panduan silat, mana silat itu diakui. Tengok tahun berapa ni? Tahun dicetak tak ada, tuan-tuan. Saya cari tahun dicetak ni tak ada. Tak ada. Tahun 2008. Kemudian dicetak semula tahun 2013. Jadi kahin itu ialah seorang di zaman jadiah yang dianggap boleh mengubat apa-apa penyakit dengan bantuan jin dan syaitan. Orang Arab jahiliah ni memang mempunyai maklumat bahawa makhluk gaib yang boleh diminta pertolongan ada dua jenis, malaikat dan jin atau syaitan. Tapi pertolongan daripada malaikat itu leceh, susah. Ya. Minta tolong betul-betul malaikat tak datang. Tapi jin ni cakap je, terus datang. Sebab itulah mereka mudah terlibat dengan ilmu yang menggunakan jin dan syaitan. Bila sebut jin dan syaitan itu sama lah. Ada satu ayat yang tadi saya, selain daripada ayat tadi, ada ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni
Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi dan umatnya musuh terdiri daripada setan-setan manusia dan setan-setan jin. Ada dua jenisnya. Manusia yang jahat pun setan. Satu lagi, jin-jin yang jahat pun setan. Setan ni tuan-tuan, asalnya anak cucu keturunan iblis. Ada setan daripada jin-jin yang jahat-jahat. Satu lagi, ada manusia yang jahat, jahatnya seperti syaitan. Jadi salah satu sebab kita terlibat dengan pemujaan jin dan syaitan ini ialah perkara-perkara yang berkait dengan apa tadi, budaya bangsa. Kerana banyak budaya bangsa yang kita warisi yang mengandungi unsur-unsur yang salah, terlibat dengan pemujaan jin dan syaitan. Boleh dikatakan semua ilmu kepahlawanan yang terkenal sejak apa itu, kita hang tua hang jebat sampailah ke zaman apa ni, tadi siapa? Mak Kilau, Tok Gajah, semuanya melibatkan jin dan syaitan. Kita tertipu. Perkara-perkara yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh seorang pahlawan, kita fikir itu karomah. Sedangkan perkara-perkara luar biasa, kekuatan, kekebalan, kasyaf, ya, orang itu boleh nampak perkara-perkara gaib. Ini semua adalah pertolongan daripada jin-jin yang jahat dan syaitan. Oleh kerana kita tak dapat membezakan antara karamat dengan sihir, maka kita borong semua. Asal perkara itu ajaib, luar biasa, itu adalah karamah. Itu adalah betul. Lebih-lebih lagi, mereka ini pahlawan, pembela bangsa yang duduk di depan ketika berperang. Sebab mereka bangsa kita menang. Tapi taklah menang semua, tuan-tuan. Kenapa Selatan Siam itu dapat ditawan oleh tentera Siam? Kerajaan Islam lari, lintang bukang. Betul tak? Bukan semua menang, kalah juga. Maknanya jin Siam itu lebih kuat lagi lah. Wallahualam. Jadi kita jangan terpesona perkara-perkara yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita, ataupun yang boleh dilakukan oleh seorang di antara kita, yang boleh dilakukan oleh seorang ustaz, seorang alim, seorang tuan guru. Jangan terpesona. Panduan yang jelas diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sekiranya perkara yang luar biasa itu menjadi kebolehan seseorang, itu adalah sihir, itu adalah pertolongan jin dan syaitan. Saya ulang lagi sekali, kalau perkara-perkara yang ganjil, yang luar biasa berlaku pada seseorang, berulang-ulang menjadi kebolehan orang itu. Misalnya kebal, memang orang tahu dia itu kebal, alam boleh ditunjuk,
ditakik, takluk. Itu menunjukkan itu adalah sihir. Kalau kebal itu karomah datangnya daripada Allah, itu bukan sifat, bukan kebolehan seseorang. Bila Allah kehendaki saja baru kebal. Allah tak kehendaki, macam biasa. Ini yang susah, tuan-tuan. Kita terbalik. Pikiran kita sudah terbalik. Kalau seorang itu sentiasa kebal, itu betul. Jadi pikirannya sudah terbalik ilmu kita. Sebab apa? Karomah datangnya daripada Allah. Jadi kebal itu karomah. Kalau datang daripada Allah, Allah tak kurniakan, tak jadi kebal lah. Bila Allah kurniakan baru kebal. Tapi kalau seorang itu memang kebal saja sepanjang masa, itu memang sifat dia. Ini kebolehan dia. Itu adalah jenis sihir, jenis istidraj, pertolongan jin dan syaitan-syaitan. Termasuklah perkara yang ganjil ini di akhir-akhir ini ialah kasyaf. Kenal kasyaf di Kedah baru meninggal Pak Sumit. Kasyafnya 24 jam. Orang tanya saya, Ustaz, Pak Sumit itu kasyaf 24 jam tu wali Allah. Ada seorang rakan saya, dia jumpa Pak Sumit, dia bawa satu kitab. Dia jumpa Pak Sumit ni dalam 2 jam. Bila balik dia cerita A sampai Z. Bila dah berjumpa lebih kurang 2 jam, dia minta izin balik. Bila cakap saja, Pak Sumit pun katanya, awak nak suruh saya bacakan kitab. Mana kitabnya? Kawan saya ni kata, dia tahu. Memang saya bawa satu kitab, saya nak suruh bacakan sikit. Saya sengaja nak tengok betul tak. Dia tahu. Apa saja kawan saya cerita ni semua membayangkan dia kasyaf. Di Batu Pahat. Di Batu Pahat. Dekat kampung Beroleh, jalan arah ke ke Keluang, Air Hitam, Batu Pahat ke Air Hitam. Ada seorang Habib Ali nama. Kalau orang Indonesia anggap dia ni wali kutub. Wali kutub tu wali nombor 1 lah. Kasyafnya memang hebat. Kasyafnya 24 jam. Kita tinggalkan Pak Sumit lah, saya tak kenal. Tapi yang Batu Pahat ni saya kenal. Dan saya kenal lama, siap kecil-kecil dulu. Dia dah meninggal dunia beberapa tahun lepas. Agak saya hampir 10 tahun lah. Rombongan demi rombongan dari luar negeri di Indonesia. Terutamanya golongan Habib-Habib. Kalau tuan-tuan tengok, dalam YouTube pun ada. Rombongan-rombongan itu masih diabadikan dalam YouTube. Dia anggap wali kutub. Tuan-tuan, bila Habib Ali ini meninggal dunia, anak lelaki sulungnya sakit. Sakit. Dia ubat hospital tak sembuh. Dia ubat tak sembuh. Sampai 1-2 tahun. Akhirnya dia ubatkan pada seorang ustaz nama Ustaz Bahrul. Ustaz Bahrul ini boleh berdialog dengan jin yang ada dalam badan. Ustaz Bahrul ni tanya, ini siapa ni? Ini jin di mana ni?
Jadi itu menjawab, dari bapaknya punya. Inilah tuan-tuan, kalau kasyaf itu 24 jam, jadi kebolehan seseorang itu adalah kasyaf jin, kasyaf syaitan. Kasyaf memang ada dalam Islam. Cerita Sayyidina Umar sangat terkenal. Mana-mana saya cerita, tuan-tuan pun selalu dengar. Ketika Sayyidina Umar jadi jadi khalifah, dia baca khutbah jemaat. Tiba-tiba dia nampak tentera Islam, sepasukan tentera Islam yang dipimpin oleh seorang jenderal Islam bernama Syariah. Lalu Sayyidina Umar berhenti daripada baca khutbah, dia memekik, "Ya Syariah al-Jabala." Syariah yang jauh itu didengar. Dengan itu, maka tentera Islam dapat menang. Tapi sesudah itu tuan-tuan, beberapa minggu selepas itu, seorang hamba Sayyidina Umar bernama Abu Lu'lu'. Dia ini bekas tentera Persia. Dia memang tak puas hati, tarapnya menjadi hamba Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Umar muliakan dia bagi macam-macam kebaikan. Dia tak puas hati. Dia rancang nak bunuh Sayyidina Umar. Dia bayangkan nak bunuh tu, bayangkan. Dia jumpa Sayyidina Umar secara khusus, "Ya Amirul Mukminin, aku ini ketika di Parsi dulu bukan saja seorang jenderal dalam tentera, tapi aku juga seorang engineer yang mahir buat kisar gandum. Kisar gandumku di sana memang terkenal, jadi buah mulut orang di sana. Boleh tak aku buatkan satu kisar gandum yang sangat menakjubkan, menjadi cerita, akan menjadi cerita semua manusia sampai hari kiamat?" Sayyidina Umar pun kata, "Aku sangat suka buatlah." Padahal itu adalah bayangan dia nak bunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kenapa tak kasar? Beberapa hari kemudian, ketika Sayyidina Umar keluar pergi ke masjid untuk sembahyang subuh, Abu Lu'lu' tikam sampailah Sayyidina Umar mati. Kalau Sayyidina Umar itu ada jin, dia tahu dia akan kasyaf. Tapi oleh kerana kasyafnya Sayyidina Umar itu datang daripada Allah, ketika Abu Lu'lu' bercakap tadi, membayangkan dia nak bunuh, Allah tak bagi tahu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak tahu. Dan ini memang menjadi panduan. Sahabat-sahabat yang lain pun kasyafnya itu hebat. Tapi sekali saja. Misalnya Sayyidina Abu Bakar, dia kawan baik dengan seorang sahabat bernama Khandalah. Satu masa ketika Abu Bakar dan Khandalah ini ikut Rasulullah, tiba-tiba dia nampak surga dan neraka. Dua orang nampak surga dan neraka. Tapi masing-masing tak bercerita. Bila dah balik ke rumah, Abu Bakar cuba nak tengok lagi surga neraka, tak nampak. Khandalah pun gitu, nak cuba tengok surga neraka, tak nampak. Sehari tak nampak, 2 hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai berhari-hari. Jadi Sayyidina Abu Bakar merasa, hari itu aku nampak surga dan neraka kerana iman aku itu dalam puncak keyakinan. Mungkin iman aku sekarang dah merosot, kerana itu aku tak nampak lagi. Khandalah pun merasa begitu. Jadi akhirnya kedua-duanya jumpa Rasulullah. Rasulullah nasihat panjang lebar kepada kedua-dua, Sayyidina Abu Bakar dan Khandalah. Tapi yang paling penting tuan-tuan, sabda Nabi di hujung
nasihatnya. Ya Aba Bakrin wa ya Khandala as-sa'ata as-sa'ata. Nabi sebut, wahai Khandala, wahai Abu Bakar, engkau boleh nampak surga neraka itu hanya berlaku bila Allah kehendaki. Allah tak kehendaki, tak akan berlaku. Jadi itulah tuan-tuan ya. Kasyaf ini satu perkara yang luar biasa. Jadi kalau sentiasa kasyaf itu menjadi kebolehan diri seseorang sampai terkenal kasyafnya itu ini kasyaf jin dan syaitan. Tapi kalau kasyaf itu berlaku secara mendadak, tiba-tiba bukan kebolehan, itu adalah karamah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam budaya bangsa kita pun ada aspek kasyaf ini. Ilmu yang kita panggil ilmu telik menelik. Ilmu telik menelik ada. Kalau pawang-pawang memang gunakan telekan. Kalau tuan-tuan baca buku Bintang 12, Mujarabat Melayu, Mujarabat Jawa, di sana ada kaedah-kaedah menelik. Itu semua adalah kaedah-kaedah yang diajar oleh jin dan syaitan-syaitan. Jadi kita ni mewarisi macam-macam senjata. Di antara kita masih menganggap senjata-senjata itu mempunyai hikmah. Yang saya heran tuan-tuan, kalau orang biasa, orang-orang kampung itu saya tak heran. Mereka kurang pengetahuan. Tapi ustaz-ustaz pun ada. Saya pergi ke Kedah, seorang ustaz. Dia simpan senjata-senjata lama penuh dalam satu bilik. Tongkat-tongkat, berbagai macam benda. Peliknya ustaz ni percaya. Ini boleh gini, ini boleh gini, ini boleh gini. Sehingga akhirnya ustaz ni sakit. Bangun pun tak boleh. Saya datang kerana dia minta rawat. Saya bercakap, ini sebabnya. Dia tak percaya. Tapi kita curi juga sebahagian benda-benda yang disimpan kita buang. Ustaz ni separuh sembuh. Daripada baring saja boleh bangun, boleh jalan. Tapi dia tak mau meneruskan rawatan saya. Sebab dia tak boleh terima apa yang saya sampaikan. Kalau keris itu banyak disimpan. Pedang pun ada, tombak pun ada. Semuanya yang diwarisi, semuanya yang dianggap berusia tua lah, beratus tahun, puluh tahun. Dianggap banyak jasa dan banyak membunuh orang. Ini ustaz. Kalau orang biasa saya tak heran. Ini ustaz pun. Selain daripada berbagai alat senjata, pergilah kepada, saya minta maaf lah, siapa-siapa yang minat pakai cincin, batu-batu cincin, ya, batu-batu cincin pun dianggap mempunyai hikmah, berbagai hikmah, sehingga ada orang yang mengubat gunakan batu cincin direndam, dibagi minum, sembuh. Sedangkan batu-batu cincin itu ada mengandungi unsur-unsur jin dan syaitan. Siapa saja yang pernah terlibat dalam rawatan Islam menghadapi
pesakit-pesakit yang ganjil-ganjil. Antara sebabnya yang kita temui ialah sebab dia ada menyimpan batu-batu cincin yang dianggap luar biasa, dapat daripada rumpun serai, dapat daripada jatuh daripada atas. Satu masa dulu tuan-tuan, dalam tahun 70-an, di Muar ada seorang hamba Allah yang terkenal. Dia pawang yang hebat. Kebetulan dia datang ke rumah kenalan saya. Bulan itu bulan Muharram. Kenalan saya itu dia kata, malam ini si Fulan ini akan datang sini, dia sembahyang maghrib. Ustaz sembahyang maghrib sama, nanti ada, biasanya ini bulan Muharram, kalau sembahyang maghrib nanti ada jatuhlah batu-batu pemata. Untuk pengalaman tuan-tuan, saya tunggulah sembahyang maghrib di belakang orang tu. Ketika sembahyang tu tuan-tuan, atap rumah kawan saya ini zinc, macam dilempar batu-batu kecil yang banyak berdentum-dentum, tembus ke siling, tapi tak bocor, jatuh ke lantai. Lepas solat maghrib, tengok berpuluh-puluh batu cincin, yang hijau, yang merah, yang putih, yang hitam. Ya. Saya dah dibagi oleh tuan rumah itu satu. Ini untuk Ustaz. Saya rasa ini adalah kerja-kerja jin dan syaitan. Di Muar juga ada seorang imam masjid. Pada tahun 72, dia terkenal imam ni. Terkenalnya ada dua perkara. Pertama, dia boleh bagi ramalan nombor ekor. Dan betul. Saya tertarik hati, satu petang, saya pergi jumpa imam ni. Rumah di belakang masjid. Saya tanya dia, betul? Tak dosa ke Pak Imam? Saya tolong orang. Dosa macam mana? Dia bagi contoh lah. Dia kata ada budak kampung dia belajar di Indonesia. Dia kahwin orang sana, bawa balik kemari. Bila nak balik sana tak ada duit. Ya. Bila tak ada duit, maknya jualkan kebun. Tapi dia lambat-lambat tak balik-balik, duit itu pun habis. Jadi dia kesian, imam ni bagi nombor ekor. Imam ni cakap saya, nombor itu dia dapat nombor 2. Dapat 10,000. Bolehlah dia balik ke sana. Kan saya tolong orang. Tapi akhirnya tuan-tuan, pihak Jabatan Agama Johor tangkap dia, bicarakan. Didenda tak salah, didenda 3,000 ke 5,000. Kenapa? Menggalakkan orang ramai ambil nombor ekor. Ini bukan cerita orang. Saya datang ke rumah petang-petang tak ada kerja, lepas asar. Rumah dia belakang masjid. Memang cerita panjang. Dia pun bercerita, dia kata dia bukan tu saja, dia boleh, kalau Ustaz nak boleh saya bagi. Tapi setahun sekali saja. Dia besi kuning. Besi kuning ini cerita hanya datang satu malam saja, iaitu malam Jemaat Kliwon bulan Muharram. Lain tak ada. Ini nak bulan Muharram ni, kalau Ustaz nak, saya boleh bagilah. Ini semua kerja syaitan tuan-tuan. Jadi kalau kebolehan, itu memang syaitan. Kalau karamah dia datang sekali, tak disangka sama sekali. Di dalam kitab ada dicontohkan.
sebuah kampung ada seorang, kalau ada seorang hamba Allah, kalau ikut apa budaya kita lah, orang ini bukan orang alim, tapi dia jenis orang lurus bendul. Dia tak tahu cakap bohong, dia cakap betul. Jadi satu hari tuan-tuan, ada orang yang punya anak mata buta. Dia pakak-pakak suami isteri, cuba kita bawa anak kita kepada si fulan itu supaya dia tiupkan. Mudah-mudahan keberkatannya boleh jadikan anak kita ni nampak. Suami isteri bawalah anak yang betul. Orang ini ngaku, ya cakap, saya tak pernah, saya tak pernah ngubah orang. Tak apalah, kami minta tolong, tiup aja sekali jadilah. Bila dia desak-desak tuan-tuan, tiup. Bila dia tiup mata tu sekali, boleh nampak. Lepas itu orang ramai pun dah hibur. Siapa-siapa yang ada kenalan diajak untuk berubat. Tapi orang ni takut tuan-tuan, dia lari. Sembunyi diri, pindah kampung jauh-jauh. Itu dalam kita ada cerita. Kebetulan tuan-tuan, dekat Pekan Semerah Batu Pahat. Pekan Semerah ni selepas Sungai Sarang Buaya. Sungai Sarang Buaya ni sepadan muar dengan Batu Pahat. Lepas lebih kurang 1 kilometer daripada jambatan Sungai Sarang Buaya, ada satu pekan nama Semerah. Di situ ada seorang hamba Allah yang memang terkenal boleh mengubat mata yang sakit, mata yang tak terang, dengan cara yang mudah tuan-tuan. Dan saya pernah tengok hamba Allah ni, tapi saya tak berubat lah. Saya tengok orang yang mata tak apa-apa nampak, ya, tak jelas apa macam rabun, ditiup ya, boleh sembuh. Dia terkenal ya. Tapi masa itu saya syak lah, ini mesti menggunakan jin, bantuan jin, penolong jin, syaitan. Takkan begitu mudah ya. Memang betul ya. Beberapa tahun kemudian akhirnya kebolehan orang tu tak ada lah, hilang. Agaknya jin yang menolong tu lari, tak tahulah. Dia tak dapat apa, janji-janji tak dipenuhi ya. Jadi tuan-tuan ya, besok di akhirat, sekiranya kita mewarisi benda-benda atau amalan-amalan daripada budaya bangsa, daripada datuk nenek kita, mengandungi unsur-unsur menyekutukan Allah, kita akan dimasukkan ke neraka. Maka kita akan berdalih, apa dia? Innama asraka abauna wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, memanglah kami ini beramal dengan perkara yang mengandungi syirik, menyentuhkan Kau, tapi kami ini hanya anak cucu dari datuk nenek kami. Ilmu-ilmu ini semua dari datuk nenek kami. Yang syirik itu datuk nenek kami, kami ikut saja, takkan patut Engkau masukkan kami ke neraka. Ini Allah dah beritahu dah. Bila Allah beritahu, maknanya memang berlaku dah. Semua bangsa di dunia ini yang mengikut Islam memang ada warisan budaya bangsa yang mengandungi amalan amalan mengandungi unsur-unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pemujaan-pemujaan yang saya sebut ni sebagian kecil saja, ya, ke mana-mana lah. Sehingga orang buat rumah pun ada. Kalau di kampung saya, orang buat rumah pun ada apa dia, ada istiadatnya, ada puja-pujanya.
Ya. Harinya pun dicari, dikira hari apa. Kalau hari ini tak boleh, hari ini tak boleh, hari ini boleh. Kemudian tempat tiang nak didirikan itu ada ditanam barang. Tutup tiang pun ada dilapis dengan kain hitam, kain merah, kain putih. Ini semua berjampi. Tidak habisnya itu rumah dah siap, ditanam 4 penjuru, benda-benda yang dianggap boleh menjaga rumah, yang diistilahkan apa, pagar rumah. Pagar rumah ini memang warisan bangsa ya. Jangan-jangan tuan-tuan ada tak pagar rumah? Siapa ada pagar rumah ni buang. Menyebabkan nanti bila nak mati susah, kadang-kadang menyebabkan sakit. Kita temui pesakit-pesakit yang datang yang susah-susah ada pagar rumah. Ada satu pesakit daripada Dungun yang pelik. Rumah mereka tuan-tuan dipagar dengan apa? Katak puru. Katak puru betul. Hidup-hidup itu dijampi-jampi, lalu dibungkus, ditanam 4 penjuru rumah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, sehingga ada anak cucunya yang kulit mukanya tu macam kulit katak puru. Sampai macam tu. Tapi bila sampai satu peringkat, dah semua sakit datang. Kita datang ke sana, kita buangkan apa ni, pagar-pagar rumah, katak puru pun ada. Ada siapa nak bercakap, yang nak bertanya? Saya fikir dah banyaklah. Yang asasnya, jangan sekali-sekali kita berkawan dengan jenazah. Ya? Berkenaan dengan pagar rumah, ada juga orang membuat pagar tu menggunakan ayat-ayat suci. Contoh ayat sin di keliling rumah tu, supaya orang tu selamat daripada penyusupan itu. Kita adalah tanam barang apa? Kalau setakat itu, insya-Allah. Tapi kita mesti kenali orang itu ya. Kalau kita tak kenal secara pasti, kadang-kadang orang itu memang guna khidmat jin dan syaitan. Dia keliling tu, okey. Saya pun pernah diajar oleh guru saya buat sendiri ayat kursi ni. Duduk sembahyang taubat, sembahyang hajat, duduk ngadap kiblat, baca ayat kursi itu beberapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi wa ma bayna yadayhi wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Itu diulang, dibayangkan. Guru saya pun ajar, tapi itu kita baca sendiri, kita buat sendiri. Ada juga yang macam tu. Tapi kalau yang buat-buat ni, kita mesti kenal. Kalau tak boleh. Saya pernah melihat, menyaksikan seorang tua yang dianggap alim, dia juga pakai ayat kursi. Dia baca keliling rumah itu sambil dia pegang apa kayu di belakang dia. Kayu tu kayu apa saya tak tahu lah. Kayu tu sudah ditajamkan. Bila keliling rumah baca ayat kursi sampai penjuru sana misalnya, dia berhenti, kayu tu diketuk, dipatah, dipotong. Lepas tu ditajamkan lagi. Baca lagi ayat kursi sampai penjuru sana, ditanam, dipatah, dipatahkan dengan dipotong. Lepas tu ditajamkan lagi sampai 4 penjuru. Guna juga ayat kursi. Tapi ada kayu yang dipegang di belakang dia dengan 2 tangan. Bacaannya yang saya ingat, wa ukhra lam ta'lamuha. Apa ya? Saya lupa lah ayat itu.
Tapi ayat itu lebih kurang tu. Wa ukhra lam ta'lamu hum. Saya lupa lah ayat. Tapi saya dengarlah di bacaan. Dia ada buat 2 buah rumah dekat Jalan Ma'ruf. Yang seorang itu pegawai bank. Pegawai bank itu baik dengan saya. Dia dah buat seminggu lebih kurang. Entah macam ada apa. Saya jalan ke kawan saya ni. Dia cakap dengan saya, Ustaz, rumah saya dah pagar ni lega. Rasa lega. Dia cakap itu. Saya kata tak bolehlah cakapnya itu. Yalah Ustaz dah pagar rumah. Selamatlah. Tak usah lah cakapnya itu. Dia tak faham. Dia orang moden. Bila 1-2 minggu lagi saya datang rumah dia. Allah Ustaz, apa itu, tongkat saya dah hilang lah. Orang ambil dalam rumah, bukan luar rumah. Itulah kata saya, jangan percaya dengan ini semua. Itu berlaku betul. Dia orang moden tuan-tuan. Jadi bila pagar rumah tu dia dah yakin dah ini selamat. Kata saya tak boleh cakap gitu. Kita percayalah pada Allah yang menyelamatkan kita. Ini betul. Baik-baik tak pernah hilang tongkas dia hilang. Benda tu kecil saja, tapi itu satu pengajaran. Apa pun kita bergantung pada Allah. Itu sebab. Sebab doa je. Doa itu hanya sebab. Kita kena pandang musabbibal asbab. Ada 3 hubungan. Apa dia? Sebab, musabbab, musabbibal asbab. Sebab itu obat lah. Obat itu sebab. Sembuhnya penyakit musabbab. Tapi ada satu lagi musabbibal asbab, iaitu qadrat iradah Allah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti memandang tiga sudut ni. Sebab, musabbab, musabbibal asbab. Kita wajib mengadakan sebab. Kalau kita sakit, wajiblah berubat. Bila dah berubat, takdirnya sembuh, jangan pandang obat yang menyembuhkan. Pandanglah musabbibal asbab, qadrat dan iradah Allah. Ini yang dikehendaki dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Ada satu ayat dalam surah Ar-Ra'd ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au quti'at bil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Ini ayat ni menghubungkan 3 sebab tadi. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibalu. Kalaulah ada satu-satu bacaan yang dibacakan, misalnya doa, misalnya ayat kursi tadi dibaca, suyirat bil jibalu, dengan bacaan tadi gunung ganang boleh hancur. Au quti'at bil ardu, atau bumi boleh terbelah. Au kullima bil mauta, atau orang mati boleh bercakap. Balillahil amru jami'ah. Semua itu adalah urusan Allah. Jadi kalau kita adakan sebab, ya, doa, kita yakin, taklah kita yakin semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat dalam Suratul Mulk, surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa mereka tak lihat, tidak renungkan burung terbang di atas kepala mereka?
Sofatin wa yakbid. Kembangkan sayap, kencupkan sayap. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menerbangkan burung itu kecuali Allah. Sayap burung, kembang kincup itu sebab. Terbangnya burung itu musabbab. Ya. Qadrat iradah Allah itu musabbibal asbab. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita supaya kita pandang tiga ni. Sekiranya kita tak mau mengadakan sebab, ini dianggap orang itu sangat bodoh, ahmak. Alah, sembuh ni Allah, aku tak ubat pun kalau Allah sembuhkan sembuh. Panadol pun tak makan. Aku tak makan ubat. Semua Allah. Apa hukum orang macam ni? Orang ini dikatakan ahmak, bodoh sangat. Sama juga ya, kalau dia terjun tingkat 3 ke bawah, patah kaki, dia terjun juga. Ada yang matakan Allah, apa nak takut? Dia terjun juga. Itu ahmak. Tidak mau mengadakan sebab, itu ahmak. Kalau dah ada sebab, dia pandang sebab, itu bodoh. Bukan bodoh. Jahil. Kalau dia ada sebab, dia sakit makan ubat, lalu sembuh, dia tak ingat qadar iradah Allah. Yang menyembuhkan aku obat lah. Ini disebut jahil. Jadi dalam menghadapi ini, sebab, musabbibal asbab, kita jangan jadi orang yang bodoh dan jangan jadi orang yang jahil. Yang jahil apa? Dia tak mau berubat. Yang bodoh, dia berubat, lalu dia tak ingat qadar iradah Allah, dia kata obatlah yang menyembuhkan aku. Tapi kalau dalam kitab Tauhid, kalau diiktikadkan obat yang menyembuhkan, kafir dia. Dalam kitab Risalah Tauhid ni, kitab Risalah Tauhid ni dalam bahasa Melayu pun ada. Dicontohkan roti dipotong dengan pisau, maka roti itu terputus. Siapa yang mengiktikadkan pisau yang memutuskan, maka kafirlah dia. Hendaklah diiktikadkan yang memutuskan Allah. Pisau itu hanya sebab. Tak percaya, cuba tengok Risalah Tauhid. Tapi itulah perkataan mengiktikadkan. Siapa makan, diiktikadkan makanan yang mengenyangkan, kafirlah dia. Dalam surah itu apa tu? Surah Fil ya. Surah Quraisy. Allazi at'amahum min ju'. Allazi at'amahum min ju'. Allah lah yang memberi makan kamu hingga kamu kenyang, hingga hilang lapar. Allah. Wa amanahum min khawf. Guru saya ajar, ayat ini boleh kita jadikan doa. Siapa-siapa yang pantang makan itu, pantang makan ini, bacalah ayat ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kita makan apa? Manis-manis, takut kencing manis. Inilah penawarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tapi kau yakin, kau tak yakin.
Ada kawan saya dia sakit dalam perut bertahun-tahun. Doktor pun dah tak tahu nak ubat. Kawan saya ni, dia baca ni. Satu masa dia jumpa saya, Alhamdulillah hilang. Sakit perut dia hilang. Dia baca ni 7 kali, dia kata. Alladhi at'amau min ju' wa amanau min khawf wa amanau min khawf wa amanau. Diulang sampai 7 kali. Sakit dia hilang. Mana tahu kalau tuan-tuan ada penyakit yang misteri, cubalah. Sakit-sakit dalam perut. Seperti bawasir ya. Tapi penyakit bawasir ni bila kita ketuk lagi cepat. Ketuk mana tapak kaki, labu betis. Dia ketuk. Kerana angin tu ada di situ. Ada lagi nak tanya? Ini berkenaan dengan tafsir mimpi orang alim kan. Itulah di media sosial WhatsApp tuan mengatakan orang alim ni mimpi akan berlaku sesuatu hal. Macam mana kita nak mentafsirkan kepercayaan tafsir mimpi orang alim tuan? Dia begini ya. Siapa mimpi pun guru saya ajar, pertama jangan ingat-ingatkan mimpi ni. Ya. Katalah terkejut, kita pun Alhamdulillah, ya Allah Engkau bagi baiknya, jauhkan buruknya. Habis. Jangan ingat-ingat. Kalau diingat-ingat, dibicarakan, sebut tanya-tanya, nanti datang lagi. Tapi nak menghilangkan mimpi selalu. Siapa yang selalu mimpi? Senang saja. Lepas subuh, la ilaha illallah 1000. Lepas maghrib, la ilaha illallah 1000. InsyaAllah. Waktu siang 1000, waktu malam 1000. Buatlah. Siapa yang selalu dia apa ni? Selalu mimpi lah. Bacalah tu. Saya ada seorang kawan kerani Bank Islam. Dia asyik mimpi. Mimpinya tu luar biasa, tuan-tuan. Dia kata, Kak pejabat, dia ngantuk, tertidur kat sini, mimpi. Dia daripada Bangi, pergi Bank Islam. Naik bas, tertidur dalam bas pun mimpi. Mimpi saja. Satu hari semalam tu, berpuluh-puluh mimpi. Terus saya, awak ni kurang zikir, cuba awak zikir. La ilaha illallah, 1000 siang, 1000 malam. Pas subuh dengan lepas maghrib. Hilang tuan-tuan. Jadi, siapa yang selalu dimimpi, itu menandakan dia kurang berzikir. Ada sini, siapa angkat tangan? Dia tak usah angkat tangan lah. Siapa sajalah, ibu-ibu ke yang selalu mimpi, tahlil. La ilaha illallah, insyaAllah. Sebab apa? Mungkin ada setan-setan yang mengikuti. Itulah menjadikan dia selalu mimpi. Kalau buat betul tahlil, lepas subuh 1000, lepas maghrib 1000, buat terus. Setahun sekali. Nak mimpi pun susah. Tak percaya, cuba buat. Kalau mimpi pun mungkin mimpi betul. Tapi ada seorang ulama. Nama Syekh Abdul Ghani Nabalusi. Dia ada mengarang sebuah kitab Haqiqatul Islam. Kitab ni ada dalam simpanan saya dah baca. Dia ada huraikan mimpi yang agak baik. Dia kata asasnya mimpi ini alam misal. Mimpi ini alam misal. Berpandukan pada mimpi-mimpi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, maka beliau menyimpulkan mimpi itu adalah alam misal. Apa alam misal? Kan ada 7 ya. Apa dia? Alam malakut, alam arwah,
7 alam tu, martabat 7, saya lupa lah. Wahdah, Ahadiyah, Wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insanul kamil. Wahdah, Ahadiyah, Wahidiyah. Ini ada dalam Quran. Allah wahdahu la syarikalah. Qul huwallahu ahad, dari ahad itu Ahadiyah. Wahidul qahar. Wahid ini dia Wahidiyah. Jadi 3 ni Wahdah, Ahadiyah, Wahidiyah ada dalam Quran. Lepas tu yang 4 lagi alam arwah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insanul kamil. 4. Di alam misal ni lebih tinggi daripada alam arwah. Alam misal ni setengah ahli tafsir menerangkan kenapa para malaikat di langit itu dia boleh tahu Allah nak jadikan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat pun kata ataj'alu ataj'alu biha man yufsidu biha wa yusabbihu dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Jadi cerita dalam surah Baqarah itu, malaikat itu macam mana dia beritahu Allah nak jadikan manusia untuk jadi khalifah di bumi ini. Macam mana malaikat itu tahu nanti manusia berbunuh-bunuh, berperang, buat jahat? Macam mana malaikat beritahu? Setengah ahli tafsir menjelaskan malaikat itu tahu melalui alam misal. Maknanya malaikat itu juga mimpi. Jadi mimpinya malaikat itu itulah alam misal. Jadi kita mimpi juga alam misal. Ini diterangkan oleh Syekh Abdul Ghani Nablusi dalam kitabnya Haqiqatul Islam. Abdul Ghani Nablusi ini tentang orang Syria. Masjidnya saya pernah pergilah 2-3 kali sembahyang di situ. Ketika saya melawat Bandar Syria pada bulan Januari tahun 2008. Di masjid itu tak salah saya, Doktor siapa itu yang kena bom tu, Doktor ya, Doktor Ramadan Al-Buti. Dia mati kena bom dekat masjid itu lah. Jadi Abdul Ghani Nablusi ini dilahirkan di tempat Nablus. Nablus ini dekat satu tempat dekat sepadan Mesir. Tapi dia duduk Syria, dia buat masjid. Memang dia seorang alim besar. Ada banyak mengarang kitab, antaranya kitab Haqiqatul Islam. Ada siapa lagi nak tanya? Ya. Ada banyak pesakit. Banyak yang kena tipu dengan ustaz-ustaz ni. Jadi kita tak tahu ustaz ni macam mana. Dia kadang-kadang gunakan khidmat jin juga. Oh. Memanglah ada ustaz-ustaz yang dia tak sedar. Dia merawat Islam, merawat orang sakit dengan khidmat jin. Saya pun ada beberapa orang kawan macam tu. Saya selalu bertikam librah
Tapi dia kata tidak, dia tak guna jin. Cara dia ngobat, pakai telur dialin. Bila dia belah, telur yang kuning itu jadi merah, macam darah. Kata saya, ini rawatannya memang gunakan hikmat jin. Bukan saja awak buat. Dia kata dia belajar pada ayah dia. Ayah dia larang gunakan jin. Yalah, ayah awak pun guna jin. Sampai sekarang dia tak terima, tuan-tuan. Saya ada pengalaman, alin telur ini guna jin. Ada seorang hamba Allah. Dia jatuh terus meninggal dunia. Itu keluarga isteri saya. Bila dari kebumikan hari ini, besok pagi seorang pawang datang. Pawang ini memang alin telur. Dia cakap dengan saya, dengan isteri saya, ayah awak ni mati kena 77. Yang hantar 77 sipulan-sipulan ceritanya begini. Macam betul, tuan-tuan. Macam 90% betul. Sekarang ini 77 ini sudah berada dalam badan isteri awak. Kalau tidak diobat dalam masa terdekat ini, tak diobat serta-merta, isteri awak juga kena 77 akan mati. Tapi saya tak percaya. Saya layan dia. Carikan telur ayam kampung, cepat-cepat 3 biji. Ketika itu, tuan-tuan, saya turun dari rumah ke dapur. Saya ada satu idea. Saya nak tipu pawang ni. Saya ambilkan telur ayam biasa tu di dapur tu. 3 biji. Agak putih lah macam telur kampung. Tapi dia sedar juga. Ini telur kampung. Ini telur ayam kampung ke? Telur ayam kampung. Kenapa besar? Saya cakap, ayamnya besar-besar. Dia pun alin. Lepas tu dia pecah. Cara pecahnya macam tu, biar hancur. 2 biji dia pecah, 1 biji tak. 1 biji ada. Pawang ni cakap, ini racun nombor 1 dalam dunia. Kena sentuh aja jari mati. Jangan main-main. Cepat-cepat buka. Saya, tuan-tuan, saya angkat, saya simpan. Saya tak buang. Saya tak tahu. Bila dia balik, bila dia dah pergi, saya pun ambil, saya pegang. Tak ada pun racun. Tak mati pun. Kemudian, saya cantumkan yang dipecah 2 biji tadi. Memang ayam kampung warnanya lain dengan yang tadi pecah. Kecil sedikit. Di dalam telur ni ada apa? Ada jarum patah. Dengan rambut. Dia kata, Masya Allah, macam mana tak mati. Rupa-rupanya jarum dan rambut ni memang sudah dimasukkan. Sebab tu dia minta telur ayam kampung. Sudah dimasukkan dalam telur. Tapi dia ganti itu kita tak nampak. Itu ada pembantu. Yang bantu siapa dia? Orang bunian. Pembantu dia orang bunian. Akhirnya saya dapat tahu. Jadi itu semuanya perbuatan ini. Perbuatan alin telur ini memang tipu. Satu masa, tuan-tuan, tahun 81-82, saya sewa rumah dekat Kampung Baru. Rumah teris. Sebelah rumah saya tu ada orang daripada Melaka. Namanya Haji Usman. Dia pun ada rawatan alin telur. Lagi pelik. Bila dia alin-alin telur itu, dia belah. Dalamnya ada apa? Kertas bergulung yang bertaib.
ada sebutkan apa penyakit ini obatnya ini. Ramai orang datang. Kalau malam ni sampai pukul 3, pukul 4 pagi. Kadang-kadang sampai subuh. Saya dah biasa benda tu kan. Memang saya tak percaya. Jadi itulah. Memang ada ustaz-ustaz yang diguna khidmat jin, kita tak tahu. Di Melaka pun ada seorang ustaz. Dia obat orang keluarkan batu karang. Dia baca-baca, batu karang. Itu jenis sihir. Dan betul siapa berubat tak ada sembuh pun. Abang saya berubat pun tak sembuh. Tapi dikata mula-mula sedap. Okey dah. Ini sihir, tak akan hilang. Tapi susahlah kita nak yakinkan orang ramai. Kecuali orang ramai itu dah tahu rahsia, barulah. Ya. Macam Alin Telur ni. Seorang kawan saya pun, dia buat. Walaupun saya dah terangkan. Semua cara-cara, kebanyakan cara rawatan Islam ni tuan-tuan, sudah dibincangkan di Kementerian Kesihatan. Ada persidangan meja bulat agak saya banyak kali, berpuluh kali. Saya pun selalu hadir. Kadang-kadang masak badi bagi. Satu rawatan. Antara keputusan yang diambil apa dia? Bedah batin tak boleh. Itu jenis sihir. Tangkap jin tak boleh. Keluar barang-barang tak boleh. Itu semua dah diputuskan. Tapi keputusan resolusi ini disimpan oleh KKM. Semuanya ada. Semuanya ada. Itu saya fikir dalam tahun 2012 ke 2013. Dah 20 tahun dulu ya. Ustaz Abadi pun pernah pergi juga. Sehingga ada apa itu dituliskan tak? Ya, sehingga akhirnya diterbitkan air syifa. Air syifa itu kita boleh tekan saja rawatan yang dibenarkan, rawatan yang diharamkan. Air syifa dibangunkan oleh Dr. Mahyudin. Itu semua asal daripada perbincangan itu. Antara lain, kalau seorang perawat itu, perawat Islam itu, dia belajar daripada bomo. Itu pun tak boleh. Ini pun garis panduan perbomohan. Ini pun kalau dibaca tak tahulah. Saya tak baca lagi. Tapi garis panduan tentang persilatan itu memang tak betul. Saya dah baca. Jadi gitulah ya, cubalah ya. Ada lagi? Sekolah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. لآبائنا لأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم